Dia memang pedoh. Dia cakap dalam parlimen pula tu. Dia nak menipu semua orang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Aina Dira Basha dalam Buletin Pahang, Jumaat 21 Januari 2022. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang hari ini menemplak dua ahli parlimen pembangkang yang mendakwa kononnya beliau tidak turun membantu dan menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir di Pahang. Datuk Seri Haji Wan Rosti Wan Ismail menegaskan beliau telah turun padang membantu mangsa banjir di negeri ini sejak 19 Disember lagi sehinggalah banjir beransur pulih. Satu, dia kata 2 minggu. Masa banjir di Pahang tak dapat patah, pedoh sangat. Ya, tak logik 2 minggu. Jadi rakan-rakan TikTok nilai ahli parlimen tu macam mana. Lepas tu yang seorang lagi tu, ahli yang berhormat tu, dia kata saya tak turun padang langsung. Tak nampak pun bayar saya. Tapi nasib baiklah rakan saya ahli parlimen Cameron Highlands bagi tahu detail. Bermula daripada 19 bulan sehinggalah sampai keadaan banjir telah mula menurun. Dia bagi tahu saya di mana 19 di mana, 20 bulan di mana, 21 bulan di mana. Justru beliau berharap rakyat terutamanya di Pahang dapat menilai sendiri persepsi yang dicipta oleh dua ahli parlimen berkenaan yang sengaja mencipta fitnah. Jadi kalau macam ni punya ahli parlimen cakap aku suka ni, rakan-rakan TikTok fikirlah sendiri, boleh pakai ke tak boleh pakai. Yang pertama, yang dia memang pedoh. Dia cakap dalam parlimen pula tu. Dia nak menipu semua orang. Menipu pula benda yang tak betul, tak ada fakta. Jadi rakan-rakan TikTok nilailah sendiri ya. Seramai 114 orang penerima daripada kawasan Dewan Negeri Pulau Tawar dan Damak di Jerantut telah menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM berjumlah RM28,500. Bantuan tersebut telah disampaikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi, Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Pahang merangkap Ahli Dewan Negeri Pulau Tawar Yang Berhormat Datuk Haji Nazringah. Menurutnya, setiap penerima telah mendapat bayaran bantuan berjumlah RM250 bagi meringankan beban penduduk yang memerlukan. Justeru, beliau berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosti Wan Ismail bersama kerajaan pimpinannya yang sangat prihatin terhadap keperluan rakyat dengan menjaga kepentingan mereka. Majlis penyampaian tersebut telah disampaikan di Dewan Terbuka Galeri Mat Kilau di Pejabat Dewan Negeri Pulau Tawar, Jerantut semalam. Pada majlis sama, turut disampaikan sumbangan bantuan prihatin Pahang kepada penerima bantuan khas miskin tegar bagi daerah Jerantut. Yang Berhormat Datuk Haji Nazri turut berkesempatan menziarahi beberapa penduduk yang sakit di Felda Kota Gelangi 1 dan Felda Jeng ke-13 selain berkunjung ke program gotong royong yang diadakan penduduk di Felda sama. Sebanyak 380,002 individu iaitu 36.2% populasi yang berada di dalam kategori yang layak menerima dos penggalak telah menerima suntikan ini di Pahang setakat kemarin. Pengarah Kesihatan Negeri Pahang yang berbahagia Datuk Dr. Nur Azimi Yunus berkata, pemberian suntikan ini melibatkan 207 pusat pemberian vaksin daripada fasiliti awam dan swasta di seluruh negeri ini. Beliau berkata demikian selepas melawat program pemberian vaksin dos penggalak Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi 44 pelatih orang kelainan upaya OKU di Kompleks Penyayang semalam. Beliau berkata, setakat ini sebanyak 20 individu daripada golongan yang diberi keutamaan iaitu OKU dan warga emas yang terlantar telah menerima suntikan penggalak. Beliau juga menjangkakan kesemua penduduk di negeri ini dapat diberikan suntikan dos penggalak ini dalam tempoh sebulan setengah sekiranya kapasiti di semua PPV dapat dipenuhi. Mengulas mengenai sijil suntikan vaksinasi digital palsu di negeri ini, beliau berkata tiada laporan yang diterima pihaknya setakat ini dan menasihatkan orang ramai serta pengamal perubatan supaya mempunyai sifat bertanggungjawab. Justeru, sesiapa yang mempunyai maklumat berkenaan perkara ini bolehlah mengemukakan aduan kepada pihak JKNP supaya siasatan sewajarnya dapat dibuat. Tahukah anda Masjid Negeri Sultan Ahmad I di Kuantan diasaskan oleh Kesultanan Pahang moden yang pertama iaitu ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah Ibni Almarhum Bendahara Seri Maharaja Tun Ali.
Baiklah, untuk tahu lebih lanjut, kita ikuti kupasan oleh wartawan Fairuz Muhammad dan jurukamera Najmuddin Zahid. Merupakan masjid terbesar di negeri Pahang, Masjid Negeri Sultan Ahmad I yang terletak di tengah-tengah bandar Kuantan menjadi tempat tumpuan harian orang ramai untuk beribadah, terutamanya menunaikan solat fardu dan solat Jumaat. Nama masjid ini diambil sempena nama pengasas Kesultanan Pahang moden, yakni ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, Ibni Almarhum Bendahara Seri Maharaja Tun Ali, dan ia dibuka secara rasmi oleh ke bawah duli Yang Maha Mulia Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah pada 28 Ogos 1964. Menjadi kebanggaan kepada rakyat di negeri ini, masjid negeri ini memiliki menara berketinggian 180 kaki dan menjadikan ia antara masjid terkenal dan mampu memuatkan sekurang-kurangnya 8,000 orang dalam satu masa. Keunikan bangunan masjid yang berbentuk seperti kawah terbalik ini mengambil konsep rekaan seni bina zaman Uthmaniyah tetapi menggunakan bahan dan teknologi moden. Namun, masjid ini mengalami perubahan yang besar ekoran struktur kubah yang rumit serta kerap mengalami kebocoran terutama pada musim hujan menyebabkan keputusan untuk membina masjid baru diambil pada tahun 1992. Masjid baru Sultan Ahmad I akhirnya dibina semula di atas kawasan seluas 190,000 kaki persegi dengan pembinaan 4 buah menara setinggi 180 kaki dan 2 kubah berlainan saiz. Masjid baharu yang dikekalkan namanya ini dirasmikan oleh cicit baginda Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar pada 21 Oktober 1994. Bercerita mengenai reka bentuknya, 4 kubah separuh bulat diletakkan pada 4 penjuru pengapit sebuah kubah utama yang mendominasi bahagian atas ruang utama solat dengan penggunaan warna biru dan hijau mewarnai keseluruhan dalam masjid negeri ini. Pemilihan warna tema biru muda yang begitu mendamaikan reka bentuk elegan dan seni binanya halus dengan kubah utama dikelilingi oleh minaret-minaret. 4 menara masjid diperbuat daripada marmar khas yang berkilauan, menaikkan seri masjid ini jika terkena limpahan cahaya lampu, ditambah pula adunan warna putih yang terpapar daripada kilauan keempat-empat menara kubah tersebut, bercampur dengan sinaran lampu kekuningan di bahagian hadapan masjid ini, menambahkan lagi keanggunan masjid ini. Hiasan dalaman dan luaran masjid ini berdasarkan corak geometri. Jalinan-jalinan geometri telah digarap dengan begitu teliti sehingga menjadikan ia sebuah masjid yang indah dan menarik. Cahaya biru dan putih daripada marmar yang bercorak memberikan sinar yang mampu menggamit sesiapa sahaja agar berkunjung lagi ke masjid ini. Sinar biru dan kuning pada cermin kaca yang dipilih untuk tertingkap menambahkan lagi keindahannya. Asma Al-Husna berbentuk khat memenuhi dinding masjid dan ayat-ayat Al-Quran menjadi sebahagian hiasan dalam bangunan ini. Masjid ini juga mempunyai ruang halaman yang mewujudkan suasana keterbukaan dan mengimbangi keluasan masjid ini. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa subscribe Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok untuk mendapatkan berita terkini di Pahang. Assalamualaikum.